terpaksa masuk SLB karena mengucapkan kata maaf maka kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Indina Awati Medina Rafendi di 202111116565. Dalam video ini, saya akan membincangkan satu teori penting dalam kriminologi, iaitu teori pilihan rasional, dan bagaimana teori ini dapat menjelaskan fenomena delinkuensi remaja pada zaman kini. Topik ini sangat relevan kerana kes-kes kenakalan remaja seperti ponten sekolah, buli, vandalisme dan aktiviti berisiko semakin kerap berlaku, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Apa itu teori pilihan rasional? Teori pilihan rasional ialah satu teori dalam kriminologi yang menyatakan bahawa individu melakukan sesuatu perbuatan, termasuklah perbuatan delinkuensi, selepas membuat pertimbangan terhadap pilihan yang ada. Menurut teori ini, manusia ialah pembuat keputusan yang aktif, bukannya bertindak secara rawa. Setiap tindakan akan dinilai berdasarkan ganjaran yang diperoleh dan risiko ataupun akibat yang mungkin diterima. Individu kemudiannya akan memilih perbuatan yang dirasakan paling menguntungkan pada ketika itu. Penting untuk difahami bahawa istilah rasional di sini tidak bermaksud betul ataupun bermoral, tetapi masuk akal mengikut cara individu tersebut berfikir. Baiklah, saya akan terangkan prinsip utama teori pilihan rasional ini. Teori pilihan rasional berasaskan beberapa andaian utama. Yang pertama, individu akan menilai ganjaran dan risiko sebelum bertindak. Kedua, ganjaran segera seperti keseronokan, pujian atau populariti sering dianggap lebih penting berbanding risiko jangka masa panjang. Ketiga, keputusan individu sangat bergantung kepada situasi, contohnya tahap pengawasan dan peluang melakukan kesalahan. Dan keempat, rasional adalah bersifat subjektif, bergantung kepada tahap kematangan dan pengalaman individu. Oleh itu, remaja mungkin tahu sesuatu perbuatan itu salah, tetapi tetap melakukannya kerana mereka merasakan risiko rendah dan ganjaran tinggi. Okey, untuk situasi pertama, delinkuensi dan media sosial. Teori pilihan rasional sangat relevan untuk menjelaskan kes delinkuensi remaja zaman kini, terutamanya yang berkaitan dengan media sosial. Lagi-lagi, budak-budak zaman sekarang sangatlah obses dengan digital. Contohnya, remaja merakam perbuatan vandalisme ataupun aksi berbahaya dan membuat naiknya ke media sosial. Ganjaran yang mereka nilai termasuk like dan views, perhatian dan populariti serta pengiktirafan rakan sebaya. Manakala risiko yang dirasakan pula rendah kerana tiada CCTV, akaun boleh dipadam dan identitinya boleh disembunyikan. Berdasarkan teori pilihan rasional, remaja membuat keputusan bahawa ganjaran sosial segera lebih besar daripada risiko undang-undang. Lalu kenakalan tersebut dilakukan. Untuk situasi kedua, ponten sekolah dan melanggar peraturan. Ponten sekolah bukan sekadar sikap malas, tetapi satu keputusan rasional berdasarkan peluang. Ganjaran yang dirasakan oleh remaja termasuk mereka dapat kebebasan, mereka dapat mengelakkan tekanan akademik dan mereka dapat meluangkan masa bersama rakan. Risiko pula dianggap rendah kerana hukuman yang dikenakan sangat ringan, pengawasan yang agak lemah dan ibu bapa yang sibuk bekerja dan tidak memberikan perhatian kepada anak mereka. Kita beralih kepada situasi yang ketiga, iaitu buli fizikal dan cyber. Dalam kes buli fizikal dan buli cyber, ganjaran sosial memainkan peranan yang amat besar. Ganjaran yang diperoleh termasuk kuasa, dominasi dan status dalam kumpulan rakan sebaya. Risiko pula dianggap rendah kerana masa takut melapor, bukti sukar dikesan dan tindakan pihak berkuasa atas sekolah yang agak lambat. Mengapa remaja lebih terdedah kepada teori pilihan rasional ni? Teori pilihan rasional yang digabungkan dengan pandangan neoklasik menjelaskan bahawa remaja lebih terdedah kepada delinkuensi kerana kawalan diri mereka belum matang sepenuhnya, penilaian risiko jangka masa yang masih lemah, pengaruh rakan sebaya yang amat kuat dan emosi lebih dominan berbanding logik. Oleh itu, keputusan mereka adalah rasional versi remaja, bukan rasional seperti orang dewasa. Yang seperti mana kita tahu, teori neoklasik ini adalah teori yang membezakan sistem hukuman antara remaja dan juga orang dewasa. Kita beralih kepada implikasi dan juga pencegahan untuk teori ini. Berdasarkan teori ini, pencegahan delinkuensi paling berkesan ialah kita kenalah meningkatkan risiko yang dirasakan seperti penggunaan CCTV dan rondaan.
Kedua, kita kena mengurangkan peluang melakukan kesalahan. Ketiga, memastikan hukuman yang cepat dan konsisten yang akan membuatkan kenakalan tidak berlaku, serta menambah ganjaran untuk tingkah laku positif. Jika pendekatan ini dibuat, maka kenakalan akan dicegah disebabkan mereka tahu risiko yang akan menimpa mereka amatlah tinggi, dan pendekatan ini dikenali sebagai pencegahan jenayah situasi yang sangat berkait dengan teori pilihan rasional. Akhir sekali, kesimpulan dan penutup bagi teori pilihan rasional ini. Kesimpulannya, teori pilihan rasional menjelaskan bahawa di lingkungan remaja berlaku apabila ganjaran yang dirasakan melebihi risiko yang dirasakan. Remaja bukan semata-mata nakal, tetapi membuat keputusan berdasarkan situasi, peluang yang mereka ada dan penilaian terhadap akibat. Oleh itu, usaha menangani di lingkungan remaja perlu mengubah struktur pilihan dan situasi, bukan sekadar menghukum. Teori pilihan rasional membantu kita memahami bahawa di lingkungan remaja berlaku akibat ganjaran sosial dan emosi mengatasi risiko yang dirasakan. Dengan mengubah situasi dan peluang, kita dapat membantu remaja membuat pilihan yang lebih baik. Sekian sahaja daripada saya, Idina Awatif. Terima kasih kerana menonton. Ting tang.